Baik, seterusnya kita akan teruskan dengan perkembangan COP28. Pengurusan sumber air yang cekap dan berkesan perlu menjadi fokus utama untuk pengekalan dan kelestarian sumber air di negara ini. Editor Astrawani Zulfitri Yusof menemui pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara Charles Santiago seiring penganjuran COP28 di Dubai, UAE. Okey, kami masih lagi berada di Persidangan Perubahan Iklim PBB COP28. Kita bercerita mengenai kelestarian bahan api fosil, cerita mengenai peralihan tenaga, tapi satu tidak dapat tidak kita untuk bincangkan ialah bagaimana kelestarian air kita. Pengurusi SPAN bersama dengan saya, kita mesti sebut Charles Santiago, YB Charles Santiago, tapi saudara Charles mungkin dapat diceritakan dan juga memberikan satu gambaran besar perbincangan air sustainability di COP28 ini dan juga partisipasi SPAN sepanjang COP28 langsung. Terima kasih atas soalan yang penting, Saudara Zul. Saya telah pergi kepada beberapa pavilion yang ada di sini. Saya telah pergi ke US, European Union, UAE, Brazil, Japan dan sebagainya. Lebih kurang 15 pavilion saya sudah dengar beberapa pandangan daripada expert-expert sebagainya. Selalunya bila kita pergi ke pavilion mereka, kita dapati mereka hanya fokus kepada zero carbon emission. Ya. Dan zero carbon emission itu khususnya kepada sektor tenaga. So semua tempat ni how to reduce carbon emission for energy. Itu yang selalu dibincang ataupun net carbon emission. Tapi apa yang mereka lupa ialah tanpa air tidak ada tenaga. So sebenarnya fokus itu mesti diutamakan kepada air sama dengan tenaga. So tenaga tidak boleh dipisahkan daripada air. Air dan tenaga harus dinampak sebagai keutamaan yang bersama. Itu saya fikir adalah satu isu yang penting. Dan juga apa yang kita nampak air juga ataupun bekalan air menjadi mangsa kepada perubahan iklim. Kita dapati bahawa apa yang dikatakan El Nino. El Nino itu sebenarnya ada extreme weather patterns. Tiba-tiba ada hujan, tiba-tiba ada kemarau. Teruk kemarau. Dan sekarang saya diberitahu bahawa El Nino akan dapat balik ke Malaysia pada bulan Januari hingga Februari lagi. So kalau kemarau datang ke Malaysia, itu bulan depan YB. Yalah, Januari 24. Dan juga di kajian yang dibuat oleh NARIM. NARIM itu adalah agensi kerajaan yang membuat tinjauan pandangan dan juga analisa. Mereka mengatakan bahawa Malaysia akan menghadapi kemarau daripada 23 hingga 2050. So ini kemarau itu penting untuk kita mengatasi. Sebab kita dapati bahawa ini akan experience oleh kebanyakan daripada rakyat Malaysia. Dan kalau kemarau berlaku, maka apakah rancangan kita untuk menangani masalah ini? Manakah kita akan simpan air? Apakah cara kita akan buat untuk simpan air? So oleh kerana itu, pada pandangan saya, fokus daripada COP28 ini harus memberi fokus juga keutamaan dan prioriti kepada bekalan air. Ini saya fikir adalah penting sekarang. Seperti saya katakan tadi, bekalan air yang telah menjadi mangsa kepada perubahan iklim besar. Tuan Charles, kalau kita melihat, kita boleh katakan ambil enteng mengenai air ini. Ini masalah yang real dan juga sangat kontroversi. Apabila bekalan air terputus, masih lagi banyak negeri-negeri yang tidak ada pengurusan air yang sistematik dan juga berada pada standard yang sebetulnya. Air itu, bekalan air itu tidak akan ada kalau kita tidak menjaga sumber air itu, iaitu hutan, dan ini berbalik kepada pembangunan lestari, bagaimana penguasaan kepada warta, hutan simpan dan sebagainya. Itu isu yang mungkin tidak besar di COP, tetapi rakyat menghadapi dan juga ada pemikiran mengenai perkara itu. Tinggal lagi kita di COP ni selalu cakap tindakan perlu dilakukan. Bagaimana tindakan itu perlu dilakukan di Malaysia? Walaupun seperti dikatakan Saudara Zul, isu ini tidak dibincangkan dalam COP, tetapi untuk keperluan dalam negara, apa yang mesti berlaku, satu ialah kita mesti melindungi apa yang dipanggil kawasan tadahan air. Itu satu. Kedua, janganlah kita
tebang pokok dekat apa dipanggil catchment areas. Ada banyak catchment areas yang telah digazet, tetapi semasa ada perubahan bila ada pembangunan dia diambil keluar. So ini menjadi masalah. Dan juga saya fikir kita juga mesti meneroki pandangan yang baru, iaitu apa yang dipanggil coastal reservoir. Ini satu cara yang baru untuk kita simpan air. So sekarang simpanan air itu mesti dibuat seluruh negara. Mesti dibuat di seluruh negara. Dan juga satu isu yang penting yang kita boleh buat di rumah ialah apa yang dipanggil rainwater harvesting. So rainwater harvesting kita boleh buat dekat rumah dan juga di kilang-kilang dan juga pihak pelabur. Mereka juga dekat kilang mereka boleh membuat rainwater harvesting. Kedua, reclaim water dan recycle water. Ini saya fikir adalah penting. Dan juga saya sekarang bincang dengan pihak kerajaan supaya kita membuat satu fokus, iaitu sekarang pihak kilang-kilang, industri dan juga construction, pembinaan dan sebagainya, mereka menggunakan air yang dirawat untuk kegunaan mereka. Tapi apa yang perlu ialah kita recycle wastewater. Kita recycle wastewater, apa yang dipanggil reclaim water, untuk digunakan di industri-industri construction, pembinaan, sektor pembinaan dan juga kalau boleh untuk pertanian. Adakah kos yang terlampau besar? Perlukan projek mega untuk melakukan transformasi? Tidak, sebenarnya kalau kita tengok, kalau kita postpone, kalau kita postpone aktiviti ini, maka bila kita akan buat, itu akan jadi kos itu akan menjadi lebih tinggi. Dan juga ini juga merupakan pelaburan untuk negara, pelaburan untuk bisnes dan juga kita boleh mewujudkan pekerjaan yang baru juga. So kita mesti nampak bahawa apa-apa pelaburan untuk menangani perubahan iklim ini merupakan pelaburan untuk negara, untuk rakyat dan juga untuk industri. So ketiga-tiga. Dan juga kita mesti ada apa yang dipanggil all of government dan juga all of society approach. Ini saya fikir adalah penting. Ini saya nak tanya kerana tadi kita boleh nampak ketibaan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan YB Komeng apabila kita cerita mengenai water harvesting dan juga water recycling. Ini juga boleh diimplementasikan di peringkat PBT khususnya dan juga perlukan polisi. Bila Saudara Charles mengatakan bahawa perlu whole of government, cerita mengenai perubahan iklim dan juga alam sekitar ni masih lagi saido di Malaysia. Jadi bagaimana kita nak katakan tindakan itu perlu merentasi kementerian. Itu yang berlaku di COP. Semua kementerian. Okey, jadi bagaimana? Kalau kita tengok di pavilion-pavilion lain, kita dapati bahawa ada banyak menteri datang bukan sahaja daripada ekonomi, ada juga datang daripada perdagangan juga. Ini menunjukkan bahawa pandangan mereka all of government approach. Tapi di Malaysia fokus untuk perubahan iklim adalah untuk kementerian yang berhormat Menteri Nik Nazmi. Tidak ada apa-apa. Hari itu saya jumpa dengan Menteri Kesihatan. Beliau pun datang untuk tanda tangan satu agreement United Nations yang untuk bagaimana kita boleh menolong rakyat Malaysia khususnya yang mengalami perubahan iklim dan ada implikasi kepada kesihatan negara. Tapi yang penting ialah municipalities ataupun bandaraya local council sebenarnya adalah untuk kita di Malaysia adalah mustahak sekali. Dan apa-apa kita nak implementasikan, kita mesti dapat sokongan dan dukungan daripada pihak PBT. Ini saya fikir adalah penting. Kalau PBT tidak masuk dalam network kita, maka ataupun untuk menolong negara untuk atasi perubahan iklim, maka ini akan menjadi masalah. Sebab PBT mereka fokus kepada pollution, kecemaran, memberi approval untuk beberapa undang-undang dan sebagainya. So municipalities adalah penting dan saya minta Saudara Zul untuk tanya kepada Menteri apakah kerajaan PBT akan diberikan satu mandat untuk dan itu juga dibincangkan di sini dan sebab juga YB Komeng ada dekat sini kerana apa yang kita bincangkan dan juga pernah katakan dalam Dewan Plenary sebentar tadi mengatakan bahawa mereka ataupun PBT lah yang berada di barisan hadapan apabila climate change itu berlaku. Terima kasih Saudara Charles Santiago kerana sudi bersama kami, pengurus simpan bersama kami di COP28 ini. Sekian saja perkongsian kami. Kita kembali bersama rakan studio.